Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis dalam saluran YouTube Hafiz Latif. Baik, mulai Januari 2022, kami di Persatuan Bukit Malaysia menganjurkan konten bertema, yang mana kami sebagai booktuber maupun anda yang sedang menonton video ini, jika anda mahu bersama-sama dengan kami di Persatuan Bukit Malaysia untuk menghasilkan konten bertema, maka kami akan berikan maklumat tersebut ataupun tema pada bulan tersebut di media sosial rasmi Persatuan Bukit Malaysia, dan anda boleh bersama-sama dengan kami untuk menghasilkan konten bertema pada setiap bulan. Jadi tema bulan ini adalah mencintai diri. Bila bercakap tentang mencintai diri sendiri, ataupun mungkin ada juga yang akan berkongsi tentang mencintai orang sekelilingnya, mencintai masyarakat secara umumnya, itu semua adalah persepsi ataupun pandangan masing-masing tentang apa itu yang dikatakan sebagai mencintai diri. Dan saya nak bawa ataupun saya nak kongsi dengan rakan-rakan sekalian tentang bagaimana saya melihat ataupun apakah yang menjadi refleksi kepada diri saya ketika memilih tema mencintai diri. Berbalik kepada beberapa tahun saya berada dalam industri perbukuan, sama ada menjadi sebagai salah seorang penulis ataupun editor, penerbit sendiri ataupun aktivis buku, dan macam-macam hal yang saya kendalikan, yang saya uruskan sepanjang hampir berbelas tahun ini. Banyak ruang yang saya rasa terlalu sibuk dengan segala hal kerja, dengan segala urusan, sehingga mungkin pada waktu tertentu saya menjadi terlupa untuk menyayangi diri saya sendiri. Ini adalah benda ni nampak sebenarnya nak bercerita tentang diri sendiri adalah satu hal yang sangat sukar sebenarnya, tapi inilah yang kita cuba nak ketengahkan dan kita nak cuba berikan kepada anda sebagai seorang penonton, maupun anda mahu berkongsi selepas ini dengan tema yang sama, tak ada masalah, silakan. Okey, refleksi diri saya ketika saya memilih tentang mencintai diri sendiri adalah kerana bertahun-tahun kita bergelumang dengan segala kerja, dan seperti kata orang lain, kerja memang takkan pernah habis. Itu memang sangat saya akui dan sangat saya setuju. Dan bila bercakap tentang hal kerja, bila bercakap tentang hal kepimpinan, memimpin syarikat sendiri misalnya, ataupun memimpin organisasi, ataupun macam sekarang ini memimpin Persatuan Bukit Malaysia sendiri, ada banyak kerja, ada banyak urusan yang harus kita buat, yang harus kita fikirkan. Cuma beberapa bulan kebelakangan ini saya tersentak kan. Saya tersentak kerana pada satu waktu apabila kita terlalu tenggelam dengan segala hal kerja ini, sehingga satu waktu kita lupa yang kita sepatutnya juga memberikan ruang kepada diri sendiri, memberikan masa kepada diri sendiri untuk lebih menyayangi diri itu. Bagaimana kita nak menyayangi diri kita sendiri? Ini sebenarnya yang saya tertanya-tanya, apa sebenarnya yang aku buat, yang aku lihat itu akan memberi kepada rasa sebuah penghargaan kepada diri sendiri. Dan beberapa bulan kebelakangan ini saya cuba mengamalkan kembali konsep self reward. Self reward ini, apa yang saya buat adalah sebagai contoh, setelah saya terlalu banyak kerja yang saya lakukan, dan sebahagian daripada pendapatan yang saya dapat melalui kerja tersebut, saya akan mula gunakannya semula untuk menghargai diri sendiri. Sebagai contoh, saya dapat bayaran daripada kerja untuk menjadi pengacara misalnya, dan saya gunakan bayaran tersebut untuk saya melaburkan semula dengan membeli peralatan yang saya rasa saya seronok untuk gunakan, ataupun saya belanja kawan-kawan dan juga isteri makan, ataupun saya beli buku yang saya suka, yang mungkin dah lama sangat saya nak beli tapi mungkin harganya mahal, jadi saya gunakan kesempatan itu untuk beli buku yang saya suka. Itu adalah ruang-ruang yang saya gunakan untuk saya reward, kan? Saya menghargai semula, memberi penghargaan kepada diri saya sendiri setelah banyak sangat urusan yang dilakukan. Baik, bila bercakap juga tentang mencintai diri sendiri, dan saya tak dapat lari untuk teringat kepada betapa banyaknya urusan kerja yang kita kena buat, betapa banyaknya hal-hal yang kita lakukan sendiri. Sebenarnya yang paling utama adalah
mungkinkah kau kurang nak percaya kepada orang, ataupun mungkinkah kau rasa kau mampu untuk buat semua benda sehingga kau tak rasa untuk berbahagi kerja dengan orang lain, contoh Jadi bila segala pertanyaan ini datang dalam diri saya sendiri, dan kebetulan Times Reads hantar sebuah buku, dan terima kasihlah kepada Putri kerana menghantar buku yang ini, yang saya akan kongsikan dengan anda juga, adalah The Power of Giving Away Power by Matthew Bazum. Jadi bila saya baca buku The Power of Giving Away Power yang dihantar oleh Times Reads ini, buku ini, dia kembali kepada persoalan utama tadi, iaitu bagaimana saya sebenarnya melihat sama ada saya yang nak kena buat semua benda, ataupun saya tak percayakan orang, ataupun apa. Dan membelik buku ini, membaca buku ini, telah pun menjawab hampir keseluruhan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, yang mana tentang mencintai diri sendiri. Dan saya nak kongsikan dengan anda, saya nak kongsi dengan penonton sekalian sebahagian daripada petikan dalam rangsang sari ataupun blurb di belakang buku ini, yang menuliskan bahawa if you let go of hierarchy, chaos will reign, and or so many leaders believe. But when leaders find the courage to distribute rather than hoard power, creativity multiplies, trust deepens, and inclusivity expands, and a new kind of order emerges. So sebenarnya bagaimana saya, maafkan saya kalau saya baca tadi kurang jelas, nanti saya kongsikan yang petikannya tadi di bahagian description. Okey, bila saya baca buku ni, saya menyedari bahawa bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, mula untuk mempercayai orang lain, mula untuk membahagikan kerja, mula untuk menyerahkan kuasa, sebahagian daripada kuasa kita untuk sama-sama mendapatkan satu lagi manfaat yang lebih besar. Sebab kita manusia, kita individu yang mungkin tak mampu untuk buat semua hal, jadi kita harus berkolaborasi, kita harus bekerjasama, dan kita harus mempercayai orang-orang yang sepatutnya boleh dipercayai untuk turut sama-sama menaikkan ataupun menguatkan lagi apa sahaja usaha yang kita lakukan. Dan itulah seperti yang disebutkan tadi, apabila ketua ini mendapat satu kekuatan untuk memberikan kepercayaan, untuk give away power itu tadi, maka dia akan menggandakan kreativiti, dia akan mendalamkan kepercayaan kepada individu, dan juga akan meluaskan lagi kebolehpercayaan dan juga pasaran dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Dan okey, jadi itu sebenarnya yang saya dapat, dan kerana itulah ketika saya membaca buku ini, saya melihat bahawa okey, untuk bulan Januari ini kita kena buat tema mencintai diri, dan kita akan tengoklah tema-tema dalam bulan seterusnya macam mana. Baik, okey. Jadi itu sebenarnya yang mungkin saya boleh kongsikan dengan anda semua. Mungkin anda ada satu buku yang anda baca dan anda rasa macam okey, buku ini juga merefleksi bahawa aku harus mencintai diri sendiri, ataupun kalau anda tak berkaitan dengan buku pun, tapi anda ada satu pengalaman, ada satu pandangan, ada satu perkongsian yang anda mahu bersama-sama turut diberikan kepada kita semua, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Anda boleh berikan perkongsian anda tentang mencintai diri ini, dan kita harap sama-sama supaya kita boleh menjadi the best version of ourselves, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya rasa yang paling utama adalah kita harus belajar untuk mengenali dan mencintai diri sendiri dahulu, dan dengan itulah baru kita berkeupayaan untuk mencintai orang-orang di sekeliling kita. Jadi sampai di sini dahulu. Terima kasih banyak kerana sudi menonton video ini. Semoga ada rezeki kita bertemu lagi di video-video yang akan datang. Buku Gaya Hidup Kita.